Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Beberapa perkembangan lanjut mengenai rundingan perkara-perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan diumumkan pada awal Januari depan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengumuman itu akan dibuat berkaitan kemajuan untuk menyelesaikan sebahagian besar daripada isu-isu yang telah dibangkitkan. Namun jelasnya perkara-perkara yang melibatkan perundangan dan pindaan undang-undang akan tertangguh sehingga persidangan parlimen seterusnya. InsyaAllah awal Januari, bila genap 1 bulan, kita akan umumkan beberapa kemajuan yang jauh lebih baik untuk menyelesaikan sebahagian besar daripada isu yang dibangkitkan, walaupun ada hal-hal lain yang terutama melibatkan perundangan dan pindaan undang-undang itu terpaksa ditangguhkan sehingga sidang parlimen. Tetapi beberapa isu besar dapat kita luluskan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet Kerajaan Perpaduan di Putrajaya pada Rabu. Datuk Seri Anwar menambah mesyuarat Kabinet berkenaan telah memutuskan agar kuasa kawal sedia bekalan gas di kawasan Sabah yang dahulunya di bawah bidang kuasa Petronas di peringkat persekutuan kini dipindahkan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Ini telah berlaku untuk Sarawak dan sekarang dipindah kepada Kerajaan Negeri Sabah. Tentunya tarikh pelaksanaan itu menunggu perkenaan Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Jadi proses itu saja. Tetapi kelulusan daripada Jemaah Menteri telah pun diperakui hari ini. Sarawak bakal menjadi pangkalan operasi terbesar Tayo Yudin untuk menghasilkan kapasitor seramik berbilang lapisan bagi memenuhi permintaan global produk elektronik itu. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata Tayo Yudin yang terus berkembang di Samajaya membuktikan keyakinan mereka terhadap kerajaan Sarawak walaupun menghadapi ketidaktentuan ekonomi global dan ketegangan geopolitik. Jelasnya ini akan menjadikan Sarawak sebagai pangkalan pembuatan global serta operasi terbesar termasuk Jepun, Korea Selatan dan China. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan rasmi ke Jepun dan melakukan pertemuan dengan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Tayo Yudin Company Limited, Shoichi Tosaka di Niigata, Jepun pada Rabu. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan dan juga Menteri Sumber Asli serta Pembangunan Bandar turut dibawa melihat kemudahan canggih Tayo bagi proses pembuatan di Niigata di mana ia akan direplikasi di Loji Baharu Sarawak. Justru itu, beliau mengalu-alukan pelaburan Tayo Yudin dan memberi jaminan bahawa kerajaan Sarawak akan melancarkan usaha bagi memastikan projek itu dapat dilaksanakan dengan jayanya di Sarawak. My Airline Sdn Bhd, My Airline bakal melancarkan penerbangan tambahan untuk sektor Kuala Lumpur ke Kuching dan Kuching ke Kuala Lumpur mulai 23 Disember 2022 dan menjadikan jumlah penerbangan 2 kali sehari kepada 3 kali sehari. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif My Airline, Rainer Teo, laluan baru dari Kuala Lumpur ke Sibu juga akan mula beroperasi setiap hari berkod kuasa 18 Januari 2023 dan diikuti dengan satu lagi laluan baru Kuala Lumpur Miri dan Miri ke Kuala Lumpur bermula 1 Mac 2023. Beliau berkata demikian ketika melakukan kunjungan hormat terhadap Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin di pejabat beliau di Kuching pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut bertujuan memberi taklimat kepada Datuk Seri Lee mengenai operasi dan perancangan My Airline untuk terbang ke Sarawak serta negara lain di rantau ASEAN. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Lee turut mencadangkan agar My Airline memasukkan penerbangan terus dari Sarawak untuk terbang ke bandar-bandar ASEAN tertentu selain dari Kuala Lumpur. Turut dibincangkan tambang penerbangan, jadual penerbangan, lesen perkhidmatan udara, kualiti perkhidmatan dan meneroka potensi kerjasama antara Kementerian Pengangkutan Sarawak dan My Airline. Berita seterusnya, pemain industri eko-pelancongan digesa agar menyediakan langkah awal untuk menghadapi musim banjir dan tidak mengambil perkara ini dengan sambil lewa. Menurut pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB, Dennis Ngau, semua pihak harus berwaspada untuk mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Saya datang daripada kawasan pedalaman, Kelantan. Dan kawasan kita banyak tempat sungai yang menarik, waterfall yang sangat terdedah kepada cuaca dan keadaan nature. At times we never expecting to happen. But I think apa yang berlaku sebelum ini harus menjadi pengajaran kepada kita untuk berwaspada. Of course we don't want things to happen, but at times benda berlaku.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah pertandingan foto dan videografi STB bertemakan Permata Tersembunyi Sarawak di Pusat Beli Belah Plaza Merdeka pada Rabu. Ditanya sama ada kawasan eco-pelancongan di Sarawak akan ditutup seperti di Semenanjung, beliau berkata buat masa ini tiada arahan yang dikeluarkan kerajaan. Masa ini belum ada tempat yang ditutup. Belum ada arahan daripada kerajaan. But I believe pihak-pihak pengusaha tempat-tempat yang sedemikian sudah ambil precaution lah. I think from time to time pihak berwajib akan monitor tempat-tempat yang sedemikian. Okay, CEO want to say something. Dalam majlis tersebut, STB telah mengumumkan para pemenang pertandingan fotografi dan videografi edisi kedua dengan kerjasama Persatuan Seni Foto Sarawak SPAS dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Antara pemenang-pemenangnya seperti berikut. Untuk rekod pertandingan ini telah bermula pada 10 November 2021 dan berakhir pada 15 Disember 2022. Beralih ke Serian, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Bukit Semuja, John Ilus telah menyampaikan sumbangan kepada pesakit di Hospital Serian pada Rabu. Sumbangan tersebut merupakan daripada Persatuan Penyewa Arked Mara Serian Bapamas yang menganjurkan program Semarak Kasih bersempena perayaan Christmas. Sebanyak 84 sumbangan telah diagihkan kepada pesakit di wad lelaki, wad perempuan, wad kanak-kanak, wad bersalin dan unit hemodialisis. Sementara itu, pengerusi Bapamas, Mahyan Afendi berkata, program sedemikian sering dilakukan pihaknya terutama pada musim perayaan sebagai tanda solidariti bersama pesakit. Seterusnya, berkaitan dengan Malam Kebudayaan Panglima Nikosa 2022 telah dipentaskan bagi menyemarakkan warisan seni kebudayaan Melayu di Pusat Konvensyen Raya di Kuching pada Rabu. Ini merupakan acara tahunan untuk memperingati sebuah novel oleh Ahmad Syawal, Hikayat Panglima Nikosa, yang merupakan novel Melayu pertama di dunia yang telah diterbitkan pada tahun 1876 di Kuching, Sarawak. Program Anjuran Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS itu merupakan majlis khas yang diadakan sebagai penutup wacana intelektual Kolokvium Novel Melayu pertama di dunia. Berucap pada majlis itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kebudayaan AKYBMS merangkap ahli pelembaga pemegang amanah AKYBMS Dato' Abdul Wahab Aziz berkata ia juga menjadi pentas khas pengumpulan kumpulan rakan strategik AKYBMS dan pihak berkaitan. Malam Kebudayaan Panglima Nikosa 2022 ini merupakan pentas khas pengumpulan berbagai kumpulan rakan strategik AKYBMS termasuk ahli profesional, panggian sastra, panggian budaya dan warisan, kelab-kelab pria Melayu serta syarikat yang terlibat dalam bersama AKYBMS. Berbagai acara kebudayaan yang telah disusun khas untuk menambahkan seri dalam Malam Kebudayaan Panglima Nikosa 2022 seperti dikemas saja lagu puisi dan tenangan syair. Acara ini sejajar dengan objektivitas AKYBMS iaitu menyemarakkan warisan seni kebudayaan untuk membentuk bangsa Melayu Sarawak tanpa masalah sosial serta sejahtera di dunia. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris. Jemurin berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjawab Fakta. Salam UKAS.